Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Ohaini dan juga kepada rekan-rekan semua. Jadi pembentangan saya ialah topik 2 daripada buku ini yang sudah diedarkan kepada kita semua. Jadi jangan lupa tengok-tengoklah soalan-soalan yang ada di sini, sebab ini sangat membantu kalau macam yang saya silik-silik lah daripada buku ini. Jadi kita mulakan pembentangan. Soalan yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan kelembapan bandingan? Jadi kelembapan bandingan ialah nisbah jumlah wap air sebenar yang terdapat dalam jisim udara berbanding dengan jumlah wap air yang boleh ditampung. Jadi kelembapan bandingan ini diukur dengan nilai peratus. Jadi dia punya unit SI bilang kalau sains adalah peratus. Jadi itu adalah maksud daripada kelembapan bandingan. Soalan yang seterusnya, jelaskan perbezaan kelembapan bandingan dan kelembapan mutlak. Oke, kelembapan bandingan dan kelembapan mutlak. Perbandingan yang pertama saya ambil daripada definisi. Jadi kelembapan bandingan seperti yang kita lihat di soalan yang 1E, yaitu nisbah wap air sebenar yang terdapat dalam jisim udara berbanding dengan jumlah wap air yang boleh ditampung. Manakala bagi definisi kelembapan mutlak pula ialah jumlah wap air yang sebenar yang terdapat di udara pada satu masa tertentu. Jadi dalam kita menjawab soalan perbezaan, jangan lupakan perkataan manakala, sebab kita mau membezakan antara satu sama lain, antara kelembapan bandingan dan juga kelembapan mutlak. Jadi aspek yang kedua yang saya ambil untuk perbezaan kelembapan bandingan dan kelembapan mutlak ialah unit ukuran. Macam yang saya bilang yang soalan pertama, kelembapan bandingan itu diukur melalui peratus. Manakala bagi kelembapan mutlak pula diukur menggunakan gram setiap meter padu. Oke, soalan 1C. Jelaskan perbezaan kadar tukaran adiabatik basah dan kadar tukaran adiabatik kering. Bagi kadar tukaran adiabatik basah pula, saya mengambil di sini dia punya aspek ialah perubahan suhu. Jadi setiap kenaikan ketinggian sebanyak 1000 meter, suhu akan turun sebanyak 5 darjah Celcius. Manakala bagi kadar tukaran adiabatik kering pula, setiap kenaikan ketinggian sebanyak 1000 meter, suhu akan turun sebanyak 10%. Nah, itu adalah perbezaan daripada kadar tukaran adiabatik basah dan juga kadar tukaran adiabatik kering. Dan aspek yang seterusnya untuk kita mendapat 2 markah yang seterusnya ialah saya mengambil aspek daripada ketepuan udara. Kadar tukaran adiabatik basah adalah udaranya adalah tepu. Manakala kadar tukaran adiabatik kering udaranya tidak tepu. Seperti yang kita tahu, kalau keadaan sesuatu itu macam dia lebih basah, maka dia lebih tepu daripada keadaan yang lebih kering. Jadi kita imagine saja benda itu begitu supaya kita senang ingatlah untuk soalan perbezaan antara ketepuan udara adiabatik basah dan juga adiabatik kering. Kita beralih kepada soalan 1D. Jelaskan perbezaan antara kadar tukaran sekitaran dan kadar tukaran adiabatik. Jadi aspek yang saya ambil ialah definisi dan perubahan suhu. Jadi definisi bagi kadar tukaran sekitaran ialah suhu sebenar suhu atmosfera. Manakala bagi definisi kepada kadar tukaran adiabatik pula ialah perubahan suhu yang dialami oleh bungkusan udara apabila bergerak naik secara menegak di atmosfera. Jadi bagi aspek perubahan suhu pula ialah setiap kenaikan ketinggian sebanyak 1000 meter, suhu akan turun sebanyak 6,5
derajat Celcius itu bagi kadar tukaran sekitaran. Manakala kadar tukaran adiabatik pula, setiap kenaikan ketinggian sebanyak 1000 meter, suhu akan turun sebanyak 10 derajat Celcius. Macam juga yang tadi ada kadar adiabatik. Jadi cuma dia dibezakan dengan adiabatik basah dan juga adiabatik kering. Oke. Jadi kita lanjutkan kepada soalan 2E. Apakah yang dimaksudkan dengan daya Coriolis? Oke, maksud daya Coriolis ialah daya yang terhasil akibat putaran bumi di atas paksinya. Jadi senang kita mau ingat, mungkin kita boleh dapat satu markas sudah. Sebab kita boleh kaitkan dengan daya Coriolis dengan putaran bumi pada paksinya. Jadi terhasillah daya Coriolis apabila putaran bumi berlaku di atas paksinya. Oke. Jadi daya Coriolis juga memesongkan tiupan angin lazim apabila dia melintasi garisan khatulistiwa. Jadi ingat saja kalau dia sudah limpas daripada garisan khatulistiwa, dia akan memesongkan tiupan angin lazim. Jadi apabila dia melintasi Malaysia, maksudnya dia memesongkan tiupan angin lazim. Senang kita mau ingat. Sebab Malaysia berada di garisan khatulistiwa. Dan 2B, jelaskan dua proses yang mempengaruhi tiupan angin. Ini adalah soalan 6 marka, tapi saya bagi dua saja di situ sebab dalam satu fakta itu, maksud saya dalam satu penerangan kita itu dia dapat 3 marka sebab kita ada fakta, proses, dan kesan. Oke, yang pertama daya Coriolis. Memesongkan tiupan angin lazim yaitu angin monsun. Jadi kesannya angin lazim terpesong ke kanan di hemisfera utara dan ke kiri di hemisfera selatan. Bagi daya geseran pula, ini adalah dua proses yang mempengaruhi tiupan angin. Jadi saya ambil daya geseran. Geseran angin dengan permukaan bumi akan mempengaruhi arah dan halaju angin. Jadi angin kalau macam berlaku geseran, dia sama ada angin dia perlahan ataupun anginnya akan menjadi kencang. Jadi kadang ada angin yang perlahan, ada juga angin yang kencang. Sebab berlakunya geseran di udara yang menentukan dia punya laju. Kita lanjut kepada soalan C. Jelaskan 3 jenis angin tempatan di Malaysia. Jadi angin yang pertama ialah bayu laut. Dia punya huraian, tekanan tinggi di laut dan udara lebih sejuk di permukaan laut berlaku pada siang hari. Jadi maksudnya kalau bayu laut, tekanannya tinggi di laut dan udaranya lebih sejuk di permukaan laut. Dan ini berlaku pada siang hari. Sebab kalau malam itu akan berlaku bayu darat. Sebab dia seperti kitaran. Jadi bagi bayu darat pula, tekanan tinggi di darat dan udara lebih sejuk di permukaan darat berlaku pada malam hari. Sebab pada malam hari kita tidak mendapat bahangan matahari lah ataupun sinaran matahari. Jadi berlaku pembebasan haba daripada kawasan darat itu. Jadi kalau pada siang hari kawasan darat akan menerima bahangan surya, tapi pada siang hari itu laut akan membebaskan ataupun disejat dia punya haba. Begitulah. Sebab dia naik menjadi uap air dan membentuk awan. Oke, angin yang seterusnya ialah angin adiabatik. Berlaku pada siang hari semasa matahari terbit hingga waktu tengah hari. Kawasan atas cerun yang berdekatan dengan cerun pergunungan yang menghadap matahari akan lebih cepat dipanas oleh pemindahan haba panas oleh cerun dan juga pemanasan matahari berbanding kawasan yang jauh dari cerun. Maksudnya kawasan yang lebih terpapar dengan matahari akan lebih mudah dipanaskan sebab dia lebih terdedah daripada kawasan yang jauh daripada cerun. Jadi
pemindahan haba itu sangat cepat lah di situ. Jadi kawasan itu berlakunya pemanasan. Jadi itulah yang dinamakan sebagai angin adiabatik. Oke, kita beralih kepada soalan 3E. Nyatakan jenis-jenis kerpasan yang berlaku di Malaysia. Nah, ini adalah soalan 3 markah juga. Jadi kita bagi 3 lah untuk dapat full mark. Jadi kerpasan yang pertama ialah hujan, hujan batu, embun, kabut ataupun kabus. So guys, fokus kepada soalan, jangan fokus kepada backgroundnya. I know it's so cute, but focus the question, okay? Oke, selanjutnya adalah soalan 3B. Jelaskan proses pembentukan 2 jenis hujan di Malaysia. Oke, hujan yang pertama ialah hujan perolakan. Prosesnya, bahangan matahari memanaskan air di permukaan bumi, menyebabkan sejatan berlaku. Uap air naik ke atmosfera dan membentuk awan cumulonimbus. Ini adalah hujan yang biasa kita nampak di awan, dan kesannya hujan turun pada lewat petang atau awal pagi disertai kilat dan petir. Bagi hujan bukit ataupun hujan orografik, prosesnya ialah tiupan angin menjejat air di permukaan laut dan membawa kawasan darat. Apabila angin melalui kawasan bukit atau pergunungan, lembapan yang dibawa oleh angin menjadi berat dan tepu membentuk awan. Seterusnya turun sebagai hujan. Kesannya hujan paling banyak di kawasan bukit atau gunung menghadap laut. Nah, itu adalah 2 jenis hujan yang ada di negara kita lah. Selanjutnya ialah soalan 3C. Jelaskan pengaruh hujan yang turun secara berpanjangan terhadap aktiviti pertanian. Oke. Yang pertama ialah aktiviti menanam. Biasanya kalau keadaan hujan, kita tidak dapat melakukan aktiviti apapun sebab mungkin kalau kita kena hujan, kita boleh sakit. Nah, itu adalah salah satu kesan lagi yang kita boleh hurai dalam aktiviti menanam. Jadi terganggu juga lah sebab dalam keadaan yang tidak selesa kita membuat aktiviti penanaman. Jadi agak terganggu apabila hujan itu akan berpanjangan apabila kita melakukan aktiviti pertanian. Jadi aktiviti menuai hasil pertanian juga sama. Sebab kalau kita menuai hasil daripada pertanian, tapi dalam keadaan yang hujan, mesti kita dalam keadaan yang tidak selesa, mungkin menyebabkan kita sakit ataupun sebagainya lah. Jadi aktiviti membaca juga pun begitu. Kadang-kadang kalau kita membaca, bagus juga lah untuk kalau macam kita membaca hujan. Kalau macam sawit, kalau kita sudah baca, memang baiklah untuk kalau sudah kena hujan, dia lebih larut dengan air, jadi dia boleh meresap ke tanah. Tapi kadang-kala untuk aktiviti pertanian yang lain macam sayur-sayuran, apabila kita menggunakan baja sembur, dia akan apabila hujan turun, dia akan dibasahi dan baja itu tidak akan stay di situ. Maksudnya dia larilah daripada itu tumbuhan. Jadi rugilah untuk kita membaca. Itu adalah positif dan negatifnya kalau semasa membaca. Aktiviti meracun pun. Jadi kita macam rugilah. Kita rugi untuk apabila kita sudah menyembur racun. Apabila hujan berlaku, itu sangat merugikan kita sebab itu tidak akan memberi kesan apapun kepada, contohnya macam kita meracun rumput begitu. Jadi itu tidak kesan apa-apa sebab kesan racun itu tidak tinggal pada tumbuhan yang kita racun itu. Jadi tidak berlaku apa-apa efek lah daripada racun. Jadi aktiviti membajak juga pun terganggu. Mungkin tanah akan menjadi lebih lembut lah, best untuk membajak, sangat baik. Tapi kadang tidak juga berapa baik untuk menjalankan aktiviti itu sebab kita terganggu lah untuk melakukan pekerjaan. Nah,
bagi aktiviti pengeringan pula, takkanlah kita mau mengeringkan dengan hujan kan. Jadi sangatlah terganggu untuk aktiviti macam industri ikan masin, banyak lagi lah, ataupun industri ikan masin pula untuk anu kan lain. Jadi bagi untuk tumbuhan pula aktiviti pengeringan macam kita mau keringkan sayur begitu, tapi sayur dikeringkan kah? No, tidak. Banyaklah aktiviti pengeringan macam lada, lada yang besar itu, lada sayur dikasih kering ataupun yalah lada kering itu. Jadi kalau kita kasih kering, kita mesti menggunakan matahari, kita tidak menggunakan hujan, sebab itu akan menjadi basah, jadi rugilah. Oke.